Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menegaskan tidak wajar untung rugi bernama TV dipertanggungjawab kepada kerajaan memandangkan ia adalah milik swasta. Isu berkaitan operasi bernama TV dibangkitkan dalam Dewan Rakyat hari ini setelah stesen berkenaan tidak dapat beroperasi seperti biasa awal bulan lepas disebabkan sebahagian kaki tangannya tidak hadir bertugas. Datuk Seri Ahmad Syabri memaklumkan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama sedang berunding untuk mempertimbang langkah ambil alih keseluruhan kepentingan dalam syarikat itu melibatkan penstrukturan saham dan operasi bernama TV. Dalam pada itu, beliau turut menyangkal dakwaan kononnya RTM gagal membayar gaji kepada pekerjanya. Kini pihak bernama sedang membuat perundingan dengan beberapa pilihan yang sesuai untuk dipertimbangkan. Antara lainnya supaya bernama yang kini memiliki 33% saham daripada syarikat ini mengambil alih keseluruhan kepentingan dalam syarikat ini termasuk melibatkan penstrukturan kembali saham dan operasi. Dengan berbuat demikian, ia membolehkan kerajaan menyalurkan bantuan sekiranya sesuai. Mengenai soalan Tanjung yang menyatakan bahawa RTM gagal membayar gaji pekerjanya, ianya adalah tidak benar sama sekali. RTM tidak pernah tidak membayar gaji pekerjanya dan itu adalah suatu pembohongan. Penjelasan itu menjawab pertanyaan Wakil DAP Jelutong, Jeff Uy. Di luar Dewan kemudiannya, Datuk Seri Ahmad Syabri berkata kerajaan akan merujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam proses pengambil alihan pegangan saham sepenuhnya bernama TV Sinergi Sdn Bhd kerana ia melibatkan kerajaan. Di peringkat akhir, tetapi walau bagaimanapun pihak kita serahkan juga pihak Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara untuk melihat perkara ini kerana ia melibatkan kerajaan supaya semua perkara itu diselesaikan dan mengikut peraturan undang-undang. Kita tidak mahu membuat sesuatu yang tidak mengikut undang-undang. Dalam pada itu, beliau berkata format penyiaran berita bernama TV perlu dikaji semula kerana penggunaan 4 bahasa dalam beritanya tidak sesuai dalam konteks penyiaran masa kini. Nama Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia akan dikekalkan memandangkan ia tiada kena-mengena dengan kumpulan militan ISIS yang menjadi kecaman dunia. ISIS Malaysia dikenali dunia atas peranan penting institusi itu terhadap penganjuran pelbagai aktiviti sejak ditubuhkan pada 8 April 1983. Kerajaan sedar bahawa akronim ISIS sedang digunakan secara meluas oleh pihak-pihak tertentu untuk merujuk kepada Islamic State of Iraq and Syria. Seperti yang diketahui, nama singkatan ISIS digunakan secara meluas oleh media barat. Namun negara-negara Arab menggunakan perkataan Daesh, DAESH, iaitu akronim daripada huruf singkatan yang mempunyai maksud Islamic State in Iraq and Syria. Dan dalam bahasa Arab, ia juga berbunyi seakan-akan membawa maksud crushing something underfoot. Malaysia komited menyelesaikan isu pertikaian wilayah maritim di Laut Cina Selatan secara baik berdasarkan penyusunan semula dokumen kod tata laku di Laut Cina Selatan COC. Komitmen itu selaras penerimaan kedudukan negara sebagai pengerusi ASEAN tahun ini di tengah-tengah ketegangan yang berlaku di Laut Cina Selatan itu. Malaysia memainkan peranan yang aktif dan cuba untuk memastikan termasuklah dalam mesyuarat pemukiman baru-baru ini, Laut Cina Selatan ini kita bincangkan secara komprehensif supaya semuanya berhubung aktiviti ini dapat dijalankan oleh semua negara termasuklah China dan kita bincangkan bersama dengan Menteri Luar China. Malaysia akan terus memainkan peranannya yang berkesan dan insya-Allah isu ini akan dapat kita tanganinya bersama dengan secara yang lebih baik dan berhemah.
ASEAN dan China sedang mengadakan perbincangan bagi penyusunan semula dokumen COC yang dilihat sangat penting bagi pihak terlibat dalam tuntutan bertindih itu. Ia juga untuk mengatasi kelemahan deklarasi mengenai kod tata laku DOC yang ditandatangani pada 2002. DOC yang bertujuan mengekalkan keamanan dan kestabilan di Laut Cina Selatan belum berhasil untuk memenuhi misinya membangun rasa saling percaya antara negara-negara yang terlibat di dalam konflik berkenaan. Baik, saudara, siaran langsung persidangan Dewan Rakyat boleh diikuti dari 10 pagi hingga 11.30 pagi di TV1. Dan bagi anda yang ingin terus mengikuti persidangan, bolehlah mengikutinya melalui laman web rtmparliament.rtm.gov.my atau myclick.rtm.gov.my/rtmparliament.